Selamat pagi, kita bersama lagi di Bernama TV untuk mengikuti siaran secara langsung dan eksklusif Hello Malaysia hari ini. Satu lagi topik yang menarik sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda, dan topik yang kita pilih hari ini ialah Datu Selangor tumbang. Jadi satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang di Hello Malaysia hari ini bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio Hello Malaysia bersama dengan saya. Di sebelah kiri saya ini adalah yang berbahagia Datuk Ismail Kijo. Jadi Datuk, kembali semula ke Hello Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di ujung sana rakan saya iaitu Tuan Syed Razak Al-Saghof. Jadi Tuan Syed, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baik. Okey, dua tokoh yang cukup menarik sebenarnya untuk membincangkan topik yang saya kira amat menarik perhatian penonton-penonton yang sedang bersama kami secara langsung dan eksklusif Hello Malaysia hari ini. Dan sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, seperti biasalah, hanya perlu memanggil kami di 03-293-7008. Baiklah, buat permulaan ini saya nak berkongsi bersama dengan yang berbahagia Datuk Ismail Kijo. Kalau kita lihat tentang gelombang, ada 3 gelombang sebenarnya bagi saya setakat ini yang melanda negeri Selangor sendiri. Kerana Datuk mungkin lebih tahu daripada saya bila bercakap tentang perkembangan semasa di Selangor. Gelombang yang pertama bagi saya ialah kebangkitan rakyat Selangor sendiri kerana rasa tidak puas hati mereka terhadap kerajaan negeri sekarang ini yang tidak memenuhi janji-janji seperti apa yang tercatat dalam manifesto mereka di pilihan raya yang lalu. Kebangkitan yang kedua ialah kebangkitan Barisan Nasional sendiri di negeri Selangor, dan ianya telah menunjukkan satu perkembangan yang cukup positif, Datuk. Ya, sokongan rakyat Selangor dikatakan sudah mula beralih kepada Barisan Nasional setelah mengalami ataupun melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan Selangor sekarang. Dan yang ketiga yang paling menarik ialah kenyataan seorang pemimpin kanan pembangkang tentang peristiwa yang berlaku di Lahad Datu. Dan saya kira komen itu telah meninggalkan kesan yang cukup terguris di hati rakyat Malaysia dan juga di hati rakyat Selangor sendiri. Jadi perkara yang ketiga ini, bagaimana Datuk melihat tentang permasalahan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi saya, oleh kerana peristiwa Lahad Datu adalah merupakan satu peristiwa yang amat terguris setiap perasaan rakyat Malaysia di seluruh negara. Betul. Apabila berlaku satu pencerobohan yang dibuat oleh pengganas. Kita anggap dia pengganas kerana mereka menceroboh negara kita. Jadi, tetapi apabila pencerobohan itu dilakukan oleh pengganas yang tidak diundang, terdapat pula pemimpin pembangkang yang mengatakan itu adalah satu sandiwara yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Itu adalah satu kebiadaban yang telah diucapkan oleh seorang pemimpin seolah-olah mereka tidak ada rasa patriotik langsung terhadap negara. Dan yang lebih menyayat hati, apabila pemimpin ini memberi pendapat yang cukup biadab dan cukup kurang ajar bagi saya, tidak ada satu pemimpin pembangkang pun yang menafikan ataupun seolah-olah tidak bersetuju dengan pandangan mereka. Bagi saya, oleh kerana mereka tidak membuat pandangan-pandangan tertentu ataupun kenyataan tertentu yang boleh sekurang-kurangnya menjadikan rakyat lega dengan kenyataan sepatutnya, tidak dibuat, ini bermakna seluruh pemimpin Pakatan Pembangkang mereka adalah sama saja dengan pemimpin yang telah membuat kenyataan itu. Kerana mereka tidak ada rasa patriotik. Kalau ini rakyat dapat jelas melihat apa yang berlaku terhadap pemimpin ini dan rakyat boleh menilai. Kerana ramai di antara prajurit-prajurit kita ataupun wira-wira kita telah gugur. Ini bukan main-main. Perkara yang berlaku adalah perkara yang betul-betul menyayat hati, terutama keluarga si mati ataupun keluarga pada wira-wira kita. Dan sampai ada SMS yang dibacakan. Seolah-olah mereka tahu yang wira itu akan gugur di medan perang. Dan apabila kita sebagai rakyat Malaysia, yang keselamatan kita hari ini, kita boleh hidup mewah, kita boleh hidup bahagia, kita boleh hidup keluarga, boleh belajar, boleh mencari makan, adalah atas usaha dan kawalan yang dibuat oleh semua anggota tentera dan polis. Tanpa ada kawalan yang rapi, tanpa kesetiaan oleh tokoh-tokoh ataupun perwira-perwira kita ini, kita tidak akan hidup seperti hari ini. Betul. Kita sambung lagi nanti, Datuk. Saya difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian, jadi kita ambil dulu panggilan ini sebelum saya pergi kepada Tuan Syed Razak. Mazlan dari Kuala Lumpur sudah pun bersedia sekarang ini. Assalamualaikum, Mazlan.
Waalaikumsalam, Encik Syakawi je. Ya, saya. Dan Assalamualaikum Datuk Ismail Kijo dan Profesor Syed Razak. Ya. Saya nak cakap ringkas je ni. Ya, silakan. Jadi isu lah Datuk ni, kata parti pembangkang ni batang hidung pun tak nampak kat Sabah. Betul. Bila berlakunya kes lah Datuk ni. Betul. Sebelum kes lah Datuk ni berlaku, air muka dia orang ni ada kat Sabah. Betul. Jadi menunjukkan dia ni ada keprihatinan yang dua ekor ni. Jadi saya tu cakap yang dua ekor ni siapa? Pasal apa dia ni nanti dia samannya saya. Jangan sebut nama, ya. Jangan sebut nama dia samannya. Betul. Nombor duanya, baru-baru ni Ketua Pembangkang juga telah bawa kecoh buat demonstrasi pasal isu Linus. Tetapi di Australia, dia menyokong pula kalau dia jadi PM, dia katanya dia Linus ni dia akan diteruskan. Nombor seterusnya, pada masa saya kat Selangor ni, baru-baru ni, rata-rata saya duduk di restoran-restoran. Kebanyakan pemuda-pemuda India sekarang ni, terang-terang cakap, kata, this time we will vote for Barisan Nasional. Because the previous government Selangor is doing nothing, kata dia. Itu yang saya dengar ni gitu. Jadi saya pun tak sabar untuk pelarai ni bila ni kan. Apa kita nak tukar ni semua Selangor punya government sekarang ni. Itu saja. Okey, terima kasih banyak-banyak saudara Mazlan dari Kuala Lumpur. Itu suara hati yang diluahkan oleh salah seorang pemanggil kita, Mazlan dari Kuala Lumpur. Dan barangkali suara hati ini juga mewakili segolongan besar rakyat Selangor khususnya yang juga ingin melihat satu perubahan yang drastik berlaku di negeri Selangor dalam pilihan raya yang akan datang ini. Tapi sebelum kita menjawab persoalan-persoalan itu, saya petik daripada apa yang Datuk katakan tadi, Tuan Syed, tidak ada semacam common stand di kalangan pembangkang, terutamanya bila tragedi berdarah Lahad Datu itu meletus. Jadi apakah Tuan Syed merasakan bahawa ini lagi satu perkara yang mungkin akan memberi kesan kepada mereka dalam PRU yang akan datang ini, Tuan Syed? Saya pasti bersambungan dengan apa yang dikatakan oleh yang berbahagia Datuk Ismail, bila kata seorang pembangkang yang begitu senior, yang hero di antara angkatan mereka, yang mengatakan benda ni satu permainan yang untuk politik, bila tiba-tiba datang saja gugurnya mereka hari pertama, hari kedua dan seterusnya hingga 10 orang perwira negara, senyap sepi. Jadi kita kata dalam bahasa orang putih, silence is acceptance. Jadi dia diam. Jadi bila diam, seorang yang dah kata mencalit arang di muka, yang lain tu diam. Jadi dia kena samalah by default lah, suka tak suka, pasal mereka diam. Kemudian sepatutnya mengambil peluang untuk kata dia tersilap dan mohon maaf secara orang Melayu kita kan, kita menyusun jari 10 minta maaf, apa yang salah silap. Tak nak. Terus hanya menafikan yang ada katanya blogger mengatakan dia suka ada kematian, yang itu bukan dia kata. Tetapi yang dipetik dalam suara surat khabar dia sendiri itu, dia tak nafikan. Tapi lama-lama kelamaan bila rakyat Malaysia semua dah tak suka, semua tunjuk bangkang, lepas tu terguris hati, dia kata dia salah quote. Tapi editor surat khabar dia sendiri kata tak, dia stand by apa yang dikata dia tulis. Jadi bila kita tengok di Selangor, di mana menteri besarnya daripada parti tersebut, PKR contohnya, mereka semua senyap saja pembangkang kata-kata. Jadi rakyat dah nampak, adakah ini golongan-golongan yang dikatakan sebagai pemimpin yang akan mempertahankan seinci bumi Malaysia? Semua senyap. Nombor 2, mereka dulu pembangkang tetapi sudah jadi kerajaan. Bila kita jadi kerajaan, sifat-sifat membangkang tu kena tepi. Kita kena tunjuk sifat-sifat kenegaraan, sifat-sifat pemimpin. Tapi dia dalam mood bangkang. Jadi bila kita tengok dalam parlimen, kalau apa tak suka saja semua keluar. Orang undi dia, walaupun dia kira-kira dia tak cukup untuk menentang sesuatu usul yang dibahaskan atau undang-undang, mereka tetap kena bangkang kalau benda tu secara konkret, secara substantif. Bukan bangkang kerana bangkang. Ini kalau bangkang-bangkang tak ada, semua orang keluar. Jadi rata-rata dah tengok banyak isu walkout. Jadi kalau kita sebagai pengundi yang berhemah, tengok keadaan di Selangor ni, di mana air tak boleh selesai. Kemudian dia janji-janji dulu untuk kata RM20 yang murah, tapi yang bulk meter yang pukal tak bagi. So ramai-ramai orang saman. Lepas tu yang single parent ni, perempuan-perempuan yang kata dah meninggal suami dan sebagainya, dia janji nak bagi pertolongan, semua tak. Jadi
Kemudian terkeluar pula cerita dalam manifesto dia berapa banyak. Dia kata manifesto tu bukan satu janji. Jadi benda-benda ni saya tengoklah akibat sampingan daripada tempiasnya kebiadaban dengan tidak ada perasaan menjaga hati perwira yang gugur. Rakyat lebih-lebih kat Selangor boleh tengok yang mereka ni ada satu perkataan lah, dia ni kuat auta lah. Minta maaf nak cakap. Jadi kita harap kalau mereka terus senyap sepi, datangnya tarikh kita nak undi ni, gunalah kuasa yang ada pada setiap pengundi, lebih-lebih di Selangor yang kita anggap jewel in the crown, ya. Dan saya sangat berbangga bahawa Datuk Seri Perdana Menteri sendiri menjadi pengarah jentera pilihan raya, supaya yang dulunya kita tahu rakyat 2008 tsunami bukan dia menolak Barisan Nasional, dia marah dan dia nak menghukum. Tapi kalau kita ubah tabiat kita, kita buat yang lebih baik, dan saya yakin ramai daripada ahli politik dan parti-parti Barisan Nasional sudah belajar daripada kesilapan dan kelemahan. Tengok macam kaum India tadi, ada saudara tu Maslan tu kata, dia kata duduk kedai kopi orang India. Betul. Perdana Menteri dah buat macam-macam program untuk membantu terutamanya orang-orang kaum India yang kita mungkin terlepas pandang. Betul. Dan lebih daripada itu, orang asli, orang segala Tionghoa, orang Sikh, orang Kadazan, dusun, semua diambil perhatian. Tapi kalau nak kata nak memuaskan hati semua orang, mungkin tak dapat. Tapi sekurang-kurangnya bila kita kata on balance, kita timbang tara banyak kebaikan-kebaikan dan program-program yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dah lakukan, termasuk dengan semua pemimpin Barisan Nasional untuk membawa negara ini melonjak, mengajak rakyat satu anjakan kepada satu yang lebih baik. Dan orang Selangor harus ambil perhatian. Kita ada pemanggil iaitu Muhammad Yusof dari Selangor, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Cik Mat. Halo. Ya Cik Mat. Halo. Ya, silakan. Salam. Ya, silakan. Jangan dengan TV Cik Mat. Saya nak cakap sikit lah. Ya, silakan. Saya nak cakap sikit. Halo. Silakan. Okey. Saya ni anak keturunan daripada darah tentera. Ya, okey. Jadi saya tengok rakyat kita dibunuh tu, saya pun geram jugalah. Saya anggap Parti Pembangkang ni anak derhaka je. Tak menang jasa je. Itu je. Itulah, hati-hatilah. Sekarang dia marah sangat dengan UMNO, buat apa kan? Ya. Itu je kita Cik Mat. UMNO yang memajukan kita, anak-anak bangsa kita Melayu. Kita ni bumi putera. Kalau tak ada BIN tu, memang tak ada can lagi hidup kat Malaysia ni. Betul. Betul tak Cik kan? Yang berhormat semua. Ya. Itulah saja yang dapat saya komen. Harap kita jangan berpecah belah lah, bersatu hati eloknya lah. Betul. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Yusof dari Selangor. Satu lagi semangat yang cukup bagi saya anggap sebagai patriotik yang disuarakan oleh pemanggil kita, iaitu saudara Muhammad Yusof. Jadi bila kita bercakap tentang soal patriotik ini, mungkin kita akan berehat seketika, tetapi kembali nanti itulah persoalan yang saya nak timbulkan bersama dengan Datuk Ismail Kijo khususnya, iaitu bila apakah daripada perbuatan-perbuatan parti-parti pembangkang sekarang ini jelas menampakkan bahawa seolah-olah mereka sebenarnya tidak ada semangat patriotik untuk negara. Yang mereka ada hanyalah untuk merebut kuasa dan juga merampas Putrajaya. Kita akan berehat seketika. Kembali nanti, itulah persoalan yang akan saya kongsi bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio Hello Malaysia. Kita berehat seketika. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Dibelenggu kebangkrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebangkrapan mula mengganggu hidup saya.
Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrupkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrupkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Kembali semula ke Bernama TV, gerbang berita anda ini untuk mengikuti Hello Malaysia. Topik yang cukup menarik yang kita paparkan hari ini di Hello Malaysia. Persoalan yang saya kemukakan tadi kepada Datuk Ismail Kijo, soal PM sendiri ataupun Perdana Menteri sendiri menyebut bahawa soal keselamatan negara adalah soal nasional dan rakyat Malaysia tak kira apa kaum, apa fahaman politik kita harus bersatu padu, tapi tidak bagi pembangkang. Ya. Sebenarnya dalam sebuah negara, setiap rakyat sepatutnya merasai dia adalah sebagai anak ataupun warga negara sebuah negara tersebut. Ya. Oleh itu, apabila dia menganggap sebagai warga negara, sepatutnya mereka mempunyai semangat patriotik terhadap negara tersebut. Ya. Wa ima dalam peperangan ke, even bola sepak bertanding pun, betul, kalau kita bertanding mana dengan negara pun, kita akan menyokong persaukan kita. Oleh itu, tetapi tidak kepada pembangkang. Apabila berlaku satu perkara yang tidak pernah dijangka oleh kita, kerana kita adalah merupakan sebuah negara yang berdaulat, tiba-tiba saja kita diserang oleh musuh yang tidak kita fikirkan, tetapi pembangkang seolah-olah macam tak ada apa-apa. Yang lebih malang bahkan mereka menghina kita dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana yang kita tahu, iaitu sandiwara lah apa segala-galanya. Dan ini sebenarnya, kecuali kalau mereka memang mengharapkan untuk menumbangkan kerajaan ini dengan meminta bantuan daripada kuasa-kuasa asing. Dan ini salah satu contoh apabila kita dapati bahawa mereka buat tak tahu saja dengan peristiwa ini, dengan sendirinya kita sebagai rakyat Malaysia yang berfikiran seolah-olah apa kepengannya berlaku ini? Adakah yang berlaku ini direstui oleh pemimpin-pemimpin pembangkang ataupun sengaja mereka rancang kerana sebagaimana dinyatakan oleh ahbah-ahbah di dalam Filipina sendiri mengatakan bahawa terdapat pemimpin-pemimpin pembangkang yang terlibat dalam peristiwa ini. Jadi oleh kerana itu, saya mengharapkan supaya rakyat bertanggungjawab dalam pilihan raya akan datang ini. Kita sudah beri merintah lebih daripada 5 tahun. Kalau kita katakan bahawa pilihan raya 2008 ialah 8 Mac 2008 dan sekarang ini sudah 18, bermakna sudah jadi 5 tahun 10 hari mereka memerintah negeri Selangor dan juga beberapa negeri. Apa yang kita lihat dalam negeri Selangor ini? Kalau kita lihat apa yang berlaku bergantung dalam patriotik sendiri terhadap Sabah yang Lahad Datu itu memang kita dah jelas nampak. Tetapi dalam negeri Selangor ini, apa yang telah dibuat dengan manifesto dia? Dia ada manifesto ni. Saya bawa manifesto ni. Mari saya pegang. Ya. Manifesto ni adalah merupakan satu janji yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pembangkang sewaktu pilihan raya 2008 untuk meraih sokongan daripada rakyat yang berkuasa untuk menentukan siapa yang boleh merintah pada ketika itu. Dan akibat daripada janji-janji manis yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin pembangkang, rakyat ternyata inilah satu cara mungkin dicuba untuk diberi peluang kepada mereka. Dan ternyata apa yang mereka lakukan hampas saja sebenarnya apa yang merintah Selangor. Kerana apa? Saya bagi contoh. Dalam manifesto baru dia bawa sini, saya tengok dia nak buat rumah murah atau mampu milik. Ini manifesto baru. 37 manifesto lama tidak ditunai. Dia nak buat janji baru. Sedangkan Menteri Besar dia sendiri, Menteri Besar Selangor sendiri, dia kata bahawa manifesto itu bukan janji.
dan tidak perlu ditunaikan. Kalau itu bukan janji dan tidak perlu ditunaikan, apa perlu dia nak buat manifesto baru? Oleh kerana itu, saya minta kepada setiap pengundi rakyat Malaysia, janganlah kalau kita kena tipu, biarlah sekali. Kalau kita dapat kena tipu kedua kalinya, maknanya kita ni bengong sikit saya rasa. Jadi oleh kerana itu, cakap betul-betul. Kalau kita dah tahu benda tu tak betul, kita sokong juga, maknanya kita suruh bagi parang kat dia, suruh bunuh kita balik. Jadi saya merayu kepada semua rakyat Selangor khususnya dan rakyat Malaysia dalam pilihan raya akan datang. Mau tidak mau, kerana bukti yang telah diberikan oleh seluruh pemimpin kita daripada zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein On, Tun Mahathir, Tun Dollah dan hari ini Datuk Seri Najib. Terbukti setelah lebih 55 tahun negara ini diperintah oleh dulunya Perikatan, sekarang Barisan Nasional. Kalau dulu kita dikenali sebagai negara miskin, sekarang ini kita dikenali sebagai negara membangun yang menuju ke arah pembangunan ke negara maju. Bahkan di Selangor ini sudah ditirap sebagai negeri maju waktu tahun 2005, zaman pemerintahan Barisan Nasional. Dan hari ini Datuk Seri Najib mengatakan bahawa untuk masa akan datang, negeri Selangor akan dijadikan sebagai negeri yang rakyatnya berpendapatan tinggi. Ini satu harapan yang cukup besar oleh Perdana Menteri. Sekarang ni kalau kita tengok, apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri adalah menjurus ke arah rakyat yang harmoni dan rakyat yang bahagia. Apa yang tak dibagi? Sistem pendidikan kita cukup bagus. Ada juga orang-orang mengatakan, pembangkang mengatakan sistem pendidikan kita tak betul. Yang dia duduk sekarang jadi menteri ke, yang duduk sebagai menteri besar ke, hasil daripada sistem pendidikan negara kita yang telah dibuat oleh pemimpin lama. Okey. Tuan Syed, setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa bila tercetusnya isu Lahad Datu ini, barangkali dengan mengeluarkan kenyataan yang begitu biadab, mereka menjangkakan bahawa mereka akan mendapat satu political mileage yang luar biasa daripada penyokong-penyokong mereka. Tetapi sekiranya kalau kita lihat sekarang apa yang berlaku, mungkin itulah yang dikatakan senjata memakan tuan sebenarnya. Komen Tuan Syed. Pasal mula-mula bila benda itu berlaku, dia cuba mengalihkan pandangan bahawa ini adalah satu political bricksmanship, kata sandiwara lah kata. Tapi mereka ingat kalau begitu dia nak katakan kita mengambil masa sampai 2-3 minggu sebelum bertindak. Lepas tu nak mengatakan mengalihkan pandangan daripada Royal Commission of Inquiry contohnya. Tapi bila terjadi, bila kita punya perwira yang mula-mula dah gugur, 2 orang campur 6 orang dan sebagainya, masa tu dia dah tahu dia dah tersilap. Dan seperti kata saudara Syakawi, pisau dah makan tuan dia dah. Jadi bila jadi, sepatutnya kalau mereka seorang yang betul jujur, yang mempunyai kata orang sifat-sifat pemimpin yang unggul, dia patut kata saya minta maaf. Dia patut cakap awal-awal dia minta maaf. Tapi dia diam, dia hanya menidakkan yang bahawa yang orang kata dia menghina yang meninggal, dia kata dia tidak ada di tempat tu, bukan dia yang cakap. Tetapi statement dalam suara surat khabar mereka sendiri yang kata ini adalah satu permainan, dia tak tarik balik. Sehingga satu rakyat Malaysia semua dah mengamuk-ngamuk dan perasaan meluat. Dia dah nampak sampai polis report sampai beratus-ratus keluar. Baru dia keluar cerita, bukan dia tarik balik. Dia kata dia salah kod oleh surat khabar dia sendiri. Hingga kan editor dia kata, tak, saya memang tulis apa you kata. Itu yang saya ketawa besar lah. Jadi pada saya lah, bila kita tarik balik ke seperti Datuk Ismail kata tentang Selangor ni, bila kita janji macam-macamnya janji, ada pepatah orang putih ni kata, the proof of the cake or the pudding is in the eating. Kita boleh cerita puding cantik lah, puding sedap lah, semua gala-gala ada inti kat dalam ke apa benda. Selagi tak makan, tapi selagi kita tak suara siapa dia, tani kunjung-kunjung, tak ada. Minum air ni tak ada, kopi pun tak ada. Ini hanya cerita dongeng. Kata orang tu, ada orang kata ni, everybody is a psychotic sometime. So orang tanya, what is a psychotic? Dia kata a psychotic is a person who builds castle. Everybody is neurotic, dia kata sometimes neurotic, dia kadang-kadang ada terangan. Tapi apa benda psychotic? Dia kata a neurotic builds castle in the air. The psychotic move into the castle. It is in the air. Jadi inilah kita nak mengikat rakyat negeri Selangor dan seluruh rakyat Malaysia. Kalau dia janji-janji ni, kata-kata auta ni, ingatlah kita. Kita sambung lagi Tuan Syed. Kita ambil dulu pemanggil dari Sabah yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Saudara Arif, barangkali ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama beliau. Assalamualaikum, Arif.
Waalaikumsalam, Saudara Sarkawi. Ya, saya. Ya. Saya tertarik dengan isu yang kita bincangkan pada malam ini. Ya, terima kasih. Cuma sebagai penduduk Sabah, ya, kami berasa heran dan tertanya-tanya. Semakin hari bilangan tentera dan alat-alat peperangan banyak di antara Kelat Datu. Ya. Sedangkan bilangan musuh kita semakin berkurangan. Ya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Sebab kami ingin tahu. Sebab semakin hari semakin banyak bilangan tentera yang diantar Kelat Datu. Ya. Kemudian yang kedua, Saudara Sarkawi. Ya, silakan. Baru-baru ini TV3 telah memainkan lagu Tanya Sama Pokok. Betul. Yang telah didendangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, sebenarnya lagu ini sudah lama. Tetapi apabila TV3 mendendangkan lagu tersebut di TV, saya dapati murid-murid sekolah pun menyanyikan lagu tersebut. Ya. Jadi ini menunjukkan kesan yang tidak baik sebab dalam lagu tersebut murid-murid menyanyikan lagu Kenapa Najib Goyang. Jadi saya harap TV3 dapat menapis sebelum memainkan apa-apa lagu yang boleh mendatangkan mudarat kepada pemimpin kita. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Arif dari Sabah. Satu lagi ataupun dua perkara yang menarik sebenarnya dibangkitkan oleh pemanggil kita secara jujur dan juga secara ikhlas. Dan untuk menjawab persoalan yang pertama itu, barangkali inilah apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan kerana Perdana Menteri sendiri sudah pun memberi jaminan. Menteri Pertahanan sendiri pun telah memberi jaminan bahawa keselamatan rakyat Sabah, terutamanya di kawasan Lat Datu Sempurna dan sebagainya, itu adalah prioriti bagi pihak kerajaan. Dan dengan terlaksananya apa yang dipanggil sebagai kawasan keselamatan khas ataupun ESKOM yang dikenali sekarang ini, memang begitulah apa yang akan dilakukan, iaitu untuk menghantar sebanyak mungkin angkatan bersenjata, pasukan keselamatan kita bagi mengawal situasi terutamanya di perairan kita yang mungkin mudah dicerobohi oleh musuh. Dan soal kedua, TV3 bukan saja Arif, saya sendiri pun dengar lagu tu. Memang sedap iramanya dan memang sedap Faniz dikatanya, begitu sarkastik, begitu sinis. Tetapi kalau budak-budak memanglah dia suka mendengar lagu-lagu macam itu. Tetapi kesannya seperti apa yang dikatakan oleh saudara Arif mungkin akan memberikan satu akibat yang cukup buruk. Baiklah, persoalannya sekarang ini, kalau kita lihat Datuk daripada setakat ini yang kita bincangkan, saya kagum dengan respon daripada rakyat Malaysia sendiri, termasuklah mereka yang tinggal di Selangor, bila membantu mangsa-mangsa ataupun keluarga-keluarga mereka yang terkorban, pahlawan-pahlawan kita yang terkorban. Jadi menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya begitu kuat semangat patriotik mereka, simpati mereka kepada tentera-tentera pasukan keselamatan kita yang terkorban, mengharukan kita sebenarnya. Tidakkah ini boleh membuka pintu hati pembangkang untuk memahami hakikat yang hakiki? Saya rasa begini, pembangkang ni apa saja yang dibuat oleh pihak kerajaan ataupun orang yang pro dengan kerajaan, tentu sekali dia tak suka dan bantah kerana mereka tidak sehaluan dengan mereka. Oleh kerana itu, saya rasa fikiran mereka memang bengak dan buntu ke rasanya, saya tak tahu. Dan Tuhan memang tutup pintu hatinya mengapa mereka jadi demikian. Orang biasa pun, driver taksi ke, siapa saja pun, apabila berlaku serangan yang dilakukan oleh pengganas di Sabah, terutama Lat Datu ini, mereka terasa hiba, terasa sedih. Mengapa sebahagian daripada wira-wira kita yang tak patutnya tumbang. Jadi, tetapi dia rasa. Tetapi fikiran pembangkang ini, oleh kerana dalam kepala dia nak mengambil, bagaimana yang saudara Sarkawi tadi nak ambil Putrajaya, dalam kepala dia nak mengambil Malaysia, dia tak peduli apa saja. Oleh kerana kebuntuan, kebiadaban, kebongokan mereka ini, biar saya rasakan perkataan yang itu, kerana memang layak dikatakan begitu, kerana kurang ajarnya mereka tidak rasa patriotik dari itu, memang bahasa itu yang patut kita berikan kepada mereka. Oleh itu, cara mana kita nak mengajar mereka? Pilihan raya sudah terlalu hampir. Tinggal di hujung, di sudut saja akan berlaku. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk masa depan anak bangsa kita, anak cucu kita di kemudian hari, inilah waktunya dan masanya bagi menentukan masa depan anak cucu kita. Waktu pilihan raya itu, pastikan jangan satu pun undi yang kita berikan kepada pembangkang. Kerana kalau kita silap, akhirnya jangan sampai nanti satu ketika anak cucu kita kencingkan kubur kita. Kerana inilah kesilapan yang telah dilakukan oleh mak, bapa atau datuk saya pada waktu dulu. Baiklah, Tuan Haji Hamzah dari Kota Kinabalu ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baru Surkawi. Ya, saya. Pendek. Saya nak bertanya pendek je malam ni. Ya, silakan. Saya baca satu ulasan daripada bekas Panglima Tentera Lieutenant Jeneral Abdul Ghafir Abdul Hamid lah. Ya. Dia mengatakan bahawa apa yang berlaku ni ialah pertamanya berpunca daripada campur tangan politik di atas strategi ketenteraan kita. Okay. Political interference terlalu banyak sangat. Okay. Sehingga tentera banyak menumpukan kepada bagaimana melemahkan pembangkang daripada mengesan pengganas dan mereka-mereka yang cuba menceroboh kedaulatan negara kita. Yang kedua saya nak tanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dikaitkan kononnya sebagai dalang. Baik. Dia sudah buat satu tindakan di mahkamah bagi membersihkan nama dia. Dia saman pihak yang menuduh dia. Saya nak tanya, bila pula Najib nak saman orang yang menuduh dia terlibat dengan pembunuhan Tuan Tuya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji Hamzah, skrip lama, cerita lama dibangkitkan semula. Itulah yang dipersoalkan dari masa ke semasa. Tapi tak apa, kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita akan membawakan anda ataupun menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Hamzah dari Kota Kinabalu. Berehat dulu. Ini tu. Catch Bernama Today every weekday from 9 a.m. onwards for the latest news, lifestyle stories, interesting personalities. Only on Bernama TV. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia ini dan kita masih lagi bercakap tentang topik Lahad Datu, Selangor tumbang. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang berbahagia, Datuk Ismail Kijo di sebelah kiri saya dan di ujung sana ialah Tuan Syed Razak Al-Sagaf. Dan tadi menarik juga persoalan yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Hamzah dari KK. Persoalan yang kedua itu tentang tindakan terhadap Datuk Seri Najib berkaitan dengan kes Tan Tuya, tetapi kes itu sebenarnya telah pun selesai di mahkamah dan kita harus menghormati apa saja keputusan yang telah pun dikeluarkan di mahkamah itu. Jadi macam saya kata, skrip lama, cerita lama yang tak perlu kita ulang-ulang. Tapi ini cerita baru tentang bekas-bekas jeneral. Kita faham bahawa ramai, tak kurang daripada 4 ataupun 5 bekas jeneral yang sekarang ini menyokong Parti Pembangkang dan mereka telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang seolah-olah menafikan tentang apa yang dilakukan oleh pasukan keselamatan kita untuk mengatasi masalah di Lahad Datu. Tetapi kesannya sudah pun kita lihat sekarang bahawa Lahad Datu kembali tenang walaupun ada sedikit sekali-sekala timbul kekacauan di sana-sini, tetapi insya-Allah kita percaya bahawa pasukan keselamatan akan dapat mengatasi masalah ini. Tetapi komen yang disuarakan oleh Haji Hamzah tadi tentang bekas-bekas jeneral ini juga bagi saya adalah satu isu yang menunjukkan bahawa tidak mustahil bekas-bekas jeneral ini juga tidak ada semangat patriotik dalam jiwa mereka. Pada saya, Syekhawi, kalau kita tengok bekas-bekas jeneral yang tadi ada sebut nama seorang, ada sebenarnya 4-5 orang yang terus terang sudah menyertai Parti Pembangkang. Itu hak sebagai seorang rakyat yang telah berpencen. Tak boleh menghalang. Tak boleh menghalang. Tetapi semasa mereka di dalam Angkatan Tentera, biarlah dia pangkat Lieutenant General ke Brigadier General, sebab dia start Lieutenant Colonel, Colonel, Brigadier General, Major General, Lieutenant General, baru full General, 4 star. Contohnya, saya ni Al-Sagaf. Dulu sepupu saya, General Syed Muhammad Al-Sagaf, yang bawa kita ke United Nations Congo dan juga General Officer Commanding East Malaysia. Ya. Masa kita General,
kita ada chain of command. Bila kita lihat apa yang berlaku di Lahad Datu, yang ada di sana Panglima Angkatan Tentera sendiri, PAT. Dan juga dari segi polis, kita ada IGP sendiri di sana. Mereka on ground dengan VAT 69, dengan military forces, mereka yang menjalankan, memberi segala-gala punya press conference dan sebagainya. Dan kita seperti telah diberitahu oleh Datuk Seri Najib, pasal mula-mula bagi tahu kita sebagai peacemaker untuk comprehensive framework untuk bangsa Moro, yang MILF. Kemudian kita ni dipanggil oleh Perdana Menteri Yingluck untuk tolong selesaikan masalah di Selatan Tai. Jadi kalau kita terus datang, terus pergi je pantai semua, kelip mata je kita boleh bunuh semua. Tetapi kita nak mengelak pertumpahan darah, terutamanya orang-orang Sulu yang datang ini, yang beragama Islam, dan juga beratus ribu juga bangsa dia yang telah menjadi rakyat Malaysia. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi jangan anggap bila kita mengambil sifat berhati-hati sebagai satu signal kelemahan. Itu pasal tadi ada seorang lagi tanya mengapa ada banyak bala tentera sekarang. Kita ada Eastern Sabah Security Command yang lebih besar kerana ada 1,400 km pesisiran. Kita kena tunjuk kepada siapa yang meneguk di air yang keruh ni, yang kita mampu mempertahankan walaupun seinci. Jadi kita ada big cost, tapi dulu kita ingat orang datang untuk meniaga saja, barter trade pun kita kadang-kadang bagi can dia jual beli. Tapi kalau dia dah bunuh rakyat kita, kita kena tunjuk kita firm. Itu pasal kita dah hantar berapa banyak battalion semua untuk memperkuatkan perbatasan. Jadi bila seorang general mengatakan ini dan itu, mengapa bila dia dulu dalam pasukan tentera, kita tripartite. Kita ada armed forces, kita ada air force, kita ada navy. Lepas tu dia boleh bercakap. Kemudian kalau ada 5, ingat ada berapa puluh-puluh general yang retired? Banyak. Jadi pada saya, kalau 1-2 orang terus terang mengatakan dia dah pembangkang, jadi dia sudah jadi satu organ daripada untuk pembangkang, bukan daripada seorang yang mengatakan dengan telus bagaimana untuk mempertahankan negara, untuk naikkan semangat-semangat prajurit yang ada di perbatasan. Tapi bukan untuk menghina. Tapi seperti saya kata, itu hak dia lah. 1 atau 5, tetapi rata-rata rakyat Malaysia, we can see through you. Ini macam opek, kita celup, kita boleh nampak. Jadi biarlah dia kata apa dia nak. Menteri Pertahanan telah membuat satu statement yang begitu keras tadi di news saya dengar, yang kata dia mengguris semua perasaan para prajurit Malaysia. Tapi kalau dia pandai cakap, pandai tanggunglah. Pada saya, it is a small matter. Kita tahu apa kita buat. Rakyat Malaysia bukan duduk seperti katak di bawah tempurung. Kita boleh melihat dan kita menghormati segala pengorbanan para prajurit yang telah gugur ini. Jadi kita sebagai rakyat yang setia tidak akan memperkecilkan. Biarlah kalau dulu uniform sekarang dah tak ada nak berkecil, apakan daya. Hanya jauh hari kenal manikam, saya tak boleh kata apa. Okey. Apa yang berlaku di Selangor? Apa ni Datuk ya? Seharusnya lah membuka mata rakyat Selangor sendiri. Tetapi saya percaya bahawa apa yang berlaku di Selangor juga harus membuka mata rakyat Sabah sekarang ini. Kerana diwar-warkan bahawa kononnya pembangkang sudah yakin akan dapat menguasai negeri Sabah. Tetapi nasihat Datuk lah kepada rakyat Sabah, janganlah mereka juga menjadi mangsa seperti apa yang menimpa rakyat Selangor. Saya sebagai rakyat Selangor dah nampak sangat zaman pemerintahan Barisan Nasional dan zaman pemerintahan pembangkang. Oleh kerana rata-rata pemimpin-pemimpin tertinggi Pakatan Pembangkang menjadikan satu fokus kepada Sabah dan juga kepada Sarawak sebagai satu tempat di mana itulah negeri yang dijangka bakal membantu mereka. Ini diwar-warkan oleh seluruh pemimpin mereka sehingga ada lagu tadi. Dan kalaulah rakyat Sabah ini boleh belajar daripada rakyat Selangor, daripada 37 janji dan manifesto Pakatan Pembangkang di negeri Selangor, yang ditunaikan itu pun tak sempurna, hanya air. Kalau kita tengok yang lain-lain, contoh yang saya dipertanggungjawabkan, di mana dia janji pada manifesto yang lepas, iaitu nak memberi caruman takaful, insurans setiap warga Selangor yang berumur 60 tahun ke atas sebanyak RM2,500. Tetapi sehingga hari ini apa yang dijanjikan? Tinggal janji. Lebih 5 tahun dia merintah, okeylah kalau tahun pertama
dia belajar. Tahun kedua mungkin akan cuba merancang. Tahun ketiga mungkin melaksana. Tetapi sampai 5 tahun tak tahu. Orang kahwin tu berapa banyak yang beranak lah. Tahun pertama kahwin tak sampai setahun, kalau betul-betul dia dah tentu-tentu. Yang ini kan dia tak boleh buat apa. Ini kalau kita boleh percaya janji mereka. Oleh kerana itu saya yakin dan percaya rakyat Selangor ni bukan bodoh. Dalam tahun 2005, sewaktu Selangor diisytihar sebagai negeri maju, rakyat yang berumur 21 sehingga 40 tahun dalam negeri Selangor, 27% adalah graduate yang mempunyai ijazah pertama. Itu tahun 2005. Sekarang sudah 2013. Pencapaian itu mungkin sudah bertambah. Kalau inilah yang kita boleh banggakan sebagai rakyat Selangor, tetapi mereka tidak belajar, saya pun tak tahu nak cakap apa. Cuma saya kata, kalau kita tengok janji yang telah dibuat dalam manifesto, kerajaan Selangor berhutang dengan janji mereka keseluruhan ialah 2,407 juta, yang 2,407 bilion yang telah berhutang kepada rakyat Selangor atas janji manifesto. Manifesto itu ialah janji setiap anak kelahiran Selangor dibagi RM100, jumlahnya 39 juta. Janji dia untuk bantuan RM75 sebulan setiap anak dihantar ke nursery, 122 juta. Saya tak dapat. Tak dapat ya? Tak dapat. Okey. Bantuan RM50 sebulan bagi setiap pendidik dan prasekolah, 22 juta. Hadiah RM1,000 setiap anak sekolah kelahiran, setiap anak Selangor ke universiti, 137 juta. Tidak ditunaikan. Takaful insurans yang saya nyatakan tadi. Lepas tu perubatan pencaruman warga 65 tahun ke atas, 289 juta. Air percuma 20 kubik meter padu setiap bulan, 392 juta. Yang ditunaikan hanya sebahagian. Ramai lagi yang tak dapat. Yang saya meter pukal tak dapat. Rebate cukai pintu. Dia janji untuk rumah-rumah kediaman sebanyak 20% dan 10% bagi perniagaan. Tak dibuat. Tapi sebenarnya cukai pintu dan cukai-cukai naik. Makin naik. Tapi bila Datuk sentuh soal ni, saya nak link sedikit, saya nak kaitkan sedikit dengan apa yang dilakukan di Sabah terutamanya sekarang ini menjelang PRU yang ke-13. Janji-janji yang cukup hebat sebenarnya sudah pun ditabur kepada rakyat Sabah khususnya, termasuklah pemberian royalti minyak yang lebih tinggi dan sebagainya. Tetapi yang membimbangkan saya ialah kalau kita refer balik ataupun tengok balik apa yang berlaku di Selangor sekarang ini, lebih banyak yang tergadai. Tanah-tanah Selangor sendiri sudah dijual kepada orang lain dan sebagainya, dan saya bimbang juga kalau rakyat Sabah tidak berhati-hati, Sabah juga akan tergadai satu hari nanti. Tuan Syed. Pada saya, kita tengok beberapa negeri yang diperintah oleh pembangkang lah. Kalau kita tengok bukan saja di Selangor, kita kalau tengok di Kelantan, menteri besar mungkin orang yang jaga sembahyang, tetapi lodging botak. Lepas tu rata-rata sampai orang luar, sampai ada DAP punya orang pun dapat 4,000 ekar. Lepas tu orang di sana yang betul-betul mengerjakan tanah dia, tanah-tanah diambil bagi ke syarikat besar untuk tanam strawberry lah, tanam bunga, tanam segala-galanya, sampai botak bila ada kapal terbang hari tu pergi tunjuk betapa seriusnya, dan sungai-sungai jadi macam air susu dengan air teh ni, kata orang teh tarik. Jadi water quality tambah teruk. Kalau ada orang asli dalam dia, air pun tak tahu mana nak dapat lagi. Jadi itu di sana. Di Selangor ni pun sama. Kalau kata dia naikkan bayar gaji berjuta 2 tahun kepada dia General Manager PKNS, tapi patutnya membina banyak rumah murah, tapi dia nak buat projek yang besar-besar, yang dia target tempat arwah Moqtadari Supermok main bola di PKNS tu, kata nak buat projek besar. Lepas tu ada lagi kat Keramat kata nak buat datum dan sebagainya. Detik. Jadi dia akan mengubahkan landscape di mana orang Melayu takkan mungkin mempunyai kewangan untuk dapat satu kedai pun dalam projek yang begitu besar. Lepas tu tak fikir lagi traffic jam kalau kat Kelantan Jaya dan sebagainya. Jadi cerita dia tunjuk kata balance sheet Selangor dia bagus. Kalau dia tak buat banyak rumah murah, jadi dia sentiasalah tak rugi. Membuat rumah murah adalah satu kewajipan untuk membantu rakyat miskin. Jadi itu bukan bisnes yang untung. Tapi kalau nak tunjuk dia biar balance dan dia tak banyak rugi, janganlah buat benda-benda yang rugi. Semua buat joint venture dengan syarikat besar-besar untuk rumah besar, kedai besar, semua untuk bagi orang kaya saja. Yang miskin dia biar saja. Dia tak buat cross
subsidize dan sebagainya. Sejak dia 5 tahun, berapa banyak rumah murah dan rumah mampu milik yang Kerajaan Selangor buat. Jadi di sana kita tengok objektif. Dia nak kata dia punya balance sheet dia bagus. Pada saya, kalau sebuah kerajaan yang rugi dan berhutang federal pun, tetapi dia buat banyak rumah yang merugikan dia, tak mengapa. Pasal ini masuk ke dalam sistem membantu rakyat. Tapi dia tunjuk dia tak rugi tapi tak buat. Tapi gaji bos dia boleh 1.4 million untuk 2 tahun. Itu untuk tempat yang, kalau kita kerja syarikat yang besar-besar, JLC mungkin gaji begitu. Jadi pada saya, dia hanya cakap dan janji. Sebab saya nak peringatkan semua rakyat lah, cakap ni murah je sebab dia ailio. Tapi kalau kita tak dapat makan kek tu, kuih apa pun kita tak dapat makan, ini hanya cerita-cerita auta lah. Jadi fikirlah sendiri. Baiklah, kita akan berehat sekali lagi dan kembali nanti. Kita hampir-hampir berada di penghujung Hello Malaysia. Be alert on weekly business updates. Get to know the secret of success, the movers and shakers behind the industry. To know how, catch us on the new BizTalk every Saturday at 9:30 p.m. on channel 502 Bernama TV. Bajet 2013, faedah kepada pesawah. Sejumlah 2.4 bilion diperuntukkan untuk subsidi yang merangkumi baja, benih dan juga harga padi. Kerajaan juga memperkenalkan skim perlindungan takaful padi dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit, iaitu perlindungan kepada pengusaha sawah bawah 10 hektar dengan tuntutan maksimum RM13,000 yang akan memberi manfaat kepada 172,000 orang pesawah. Bajet 2013 memakmur negara, mensejahtera rakyat, sebuah janji ditepati. Girang gemilang atau penuh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Baiklah, tak banyak masa lagi yang tinggal di Hello Malaysia ini. Jadi daripada apa yang kita bincangkan setakat ini, Datuk, ya, barangkali kita kena buka kesedaran kepada rakyat Selangor dan juga kepada negeri-negeri lain yang mungkin tertawan dengan tawaran-tawaran manis daripada pembangkang. Selangor tidak boleh ditadbir seperti mentadbir sebuah syarikat korporat sebenarnya, dan itulah yang berlaku di negeri Selangor sebenarnya, dan kepincangannya berlaku di mana-mana. Komen, Datuk. Ya. Kalau kita lihat di Selangor, sewaktu zaman pemerintahan pembangkang pada hari ini, lepas itu kita bandingkan pula pemerintahan zaman Barisan Nasional. Barisan Nasional memikirkan apakah yang patut disumbang kepada rakyat. Contoh ialah rakyat berpendapatan rendah dan juga rakyat yang berpendapatan sederhana dari segi untuk memiliki rumah. Dalam janji dia, ini bahkan ada, dia nak membuat 150,000 rumah selesa mampu milik. Ini dalam manifesto baru. Ini yang disebut. Dalam negeri Selangor, zaman pemerintahan Barisan Nasional, boleh dikatakan setiap tahun kita memikirkan berapakah jangka dibuat untuk rumah murah, kerana ramai di antara penduduk negeri Selangor yang berpendapatan 1,500 ke bawah pada ketika itu. Oleh itu, kerajaan sentiasa memikirkan berapakah jumlah yang diperlukan. Kalau kita tengok, tak payah jauh, kawasan Ampang saja. Dalam 1 minggu, lebih kurang 30 pasang keluarga-keluarga baru yang baru kahwin, yang hari ini bernikah. Tiap-tiap minggu kita bagi satu purata 30 orang saja. 1 bulan bermakna 120 orang keluarga, 120 keluarga. Kalau kali dengan setahun, 1,440 keluarga. Daripada 838, daripada 8 Mac 2008 sehingga sekarang di Selangor, terlalu sedikit pembinaan rumah murah dan mampu milik. Di Ampang sendiri, kawasan rumah murah memang ada. Kalau di Ampang itu, depan Golden Plus, di Jalan Lembahab Jaya, nak pergi ke Taman Rimba, ada satu kawasan perumahan yang sepatutnya dibela rumah murah.
Tetapi saya hingga ini lebih 5 tahun saya nyatakan tak dibuat. Keluarga saya yang saya kata itu baru setahun. Sebanyak 1,440. Kalau kali 5 tahun, sudah sampai 6,000 yang ada. Kawasan Ampang sahaja tidak termasuk Pandan, termasuk Gombak. Kita ada 22 kawasan bahagian parlimen. Ini bermakna kerajaan Selangor, terutama pemimpin-pemimpin kita, tak ada rasa tanggungjawab langsung. Mereka membina rumah mahal di Datum Jelatik misalnya. Sehingga rumah yang dipanggil studio itu satu bilik harganya 700,000. Siapa yang akan beli? Sepatutnya kalau dia nak membina sebuah kawasan rumah perumahan, dia kena fikirkan siapa yang menjadi bakal pembeli. Apabila nak jadi mikirkan bakal pembeli, dia kena fikirkan di manakah orang-orang yang sekitar-kitar situ yang nak duduk. Adakah mereka mampu? Kalau saya lah 700,000 rumah itu, mengapa saya nak beli rumah pangsa ataupun kondominium? Lebih baik saya buat landed property. Rumah teres. Kalau 700 tu memang dah cukup cantik. Siapa yang nak dibagi ni? Siapa yang nak beli? Kita dipahamkan bahawa pembelinya adalah daripada karangan luar. Kalau macam itu, kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Inilah yang dilakukan oleh Pakatan Pembangkang. Oleh kerana itu, saya mencadangkan, saya merayu kepada rakyat yang mempunyai kuasa untuk memangkah ini. Pada pilihan raya ini, kita tentukan jangan sampai satu wakil rakyat Pakatan Pembangkang pun duduk dalam kursi-kursi dalam negeri Selangor daripada 56 kursi dan juga 22 kawasan parlimen di dalam negeri Selangor. Itu menarik. Saya kira kalau saya dengar apa yang Datuk cakapkan, barangkali Pulau Pinang juga, terutamanya orang-orang Melayu di Pulau Pinang juga mengalami nasib yang sama. Cuma kadang-kadang untuk menyedarkan mereka itu bukanlah satu kerja yang mudah sebenarnya. Tapi Tuan Sadia, kalau kita lihat secara keseluruhannya, saya mengambil kesempatan dalam kesempitan itu menarik sebenarnya kata-kata itu, dan pembangkang akan mengambil kesempatan daripada keadaan yang dialami oleh pasukan keselamatan kita di Lahad Datu, dan dalam usaha kita untuk memerangi pengganas-pengganas ini, masih lagi kita diwarnakan dengan gambar-gambar yang tidak begitu elok. Dan kalau kita lihat dalam gambar yang lebih besar, barangkali mereka menganggap apa yang berlaku di Lahad Datu itu akan terus menjaja bahawa itu adalah rancangan ataupun sandiwara dan konspirasi. Syekawi dan Datuk Ismail, kita kena tengok zaman dulu masa kita ada pembangkang yang gentleman. Saya masih ingat satu pembangkang yang begitu muda untuk Bukit Bintang. Sekarang jadi Tan Sri Lee Lam Tai, Malaysian Crime Prevention, dan menjadi seorang pembangkang gentleman yang kita panggil Mr. Opposition. Perdana Menteri masa tu pun boleh bawa dia dalam rombongan pergi luar negara. Tak ada masalah. Dan juga Tan Chee Kun. Dia mendiang sampai Tan Sri Tan Chee Kun kata orang tu. Tapi zaman-zaman dulu bila dia dalam parlimen, orang hormat sebab dia bangkang ada sebab, ada alternatif, bukan kerana bangkang habuk, tak ada. Sekarang pembangkang di bawah ala 5 tahun tsunami ni, dia politics of hate. Dia menabur perasaan benci kepada kerajaan Barisan Nasional yang terutamanya paling besar abang dia UMNO. Jadi mengajar orang benci pada Melayu. Lepas tu dalam tu benci kepada MCA sebab dia ikut sama. Walhal ini adalah satu gabungan profit, dia kata power sharing yang telah berjaya dan membawa stability kepada negara kita. Dia tak pandang. Jadi dia taburkan benci hari-hari, fitnah dan sebagainya dalam alternatif media dan vernacular surat khabar ni. Jadi kalau kita tabur, benda putih boleh jadi hitam, kelabu boleh jadi putih dan sebagainya. Pasal kita repeat. Jadi saya sedih sebab pembangkang ni dia tak tahu menaikkan tahap dia hinggakan bila dia dah berjaya menang. Dia pun tak sangka dia menang. Itu yang kualiti dia punya wakil-wakil rakyat tak ada. Tapi tiba-tiba rakyat masa tu mungkin nak mengajarkan Barisan Nasional untuk bangkit sebab kita mungkin ada buat silap, contoh. Jadi kualiti tak ada, dia dah jadi pemerintah, dia masih fikir macam pembangkang. Hari-hari kat Pulau Pinang dia kata apa benda tak good, dia kata Tan Sri Sukun yang buat. 14 bilion duit Intel masuk, dia kata dia yang dapat. Contohnya lah, tapi Maida yang dengan dia orang yang buat. Jadi dia tabur untuk benci hingga satu tahap kita rakyat Malaysia yang berbilang kaum kena cakap enough is enough, cukup lah. Kalau dia continue buat begini,
dia porak-perandakan fabrik masyarakat. Masyarakat yang boleh toleransi, masyarakat yang kata kita kena sama-sama berkongsi. Bahasa Melayu boleh, bahasa Cina boleh, sekolah mereka boleh, sekolah Cina, sekolah Tamil, semua menteri berapa Cina, berhenti berapa India, semua ada. Tapi dia kalau boleh dia nak goyang, dia yang nak menang contohnya. Kalau benda tu jadi, dia akan menggugat kita punya kestabilan politik. Itu pasal kita tengok MCA nak sangat kaum Cina bangkit. Dia kata stability above chaos. Sebab dia dah sampai begitu cakap, baik you ada stability daripada kita kurang. Kita boleh tengok dia dalam 3 parti, satu utara, satu selatan, satu ni, dia boleh havoc kan. Lepas tu dia boleh ada seorang yang orang Sikh, ya, lepas tu dia tak pakai dia punya benda tu, tapi dia boleh mengatakan suruh orang Islam bagikan kalimah Allah untuk bagi yang Kristian pakai. Tapi bila Tuan Syed sebut ni, saya kalau Tuan Syed sedih, saya lagi sedih sebenarnya Dato', ya, kerana kalau kita lihat yang berhormat seorang ialah seorang yang berhormat orang Melayu, bangsa Melayu, mendukung satu parti yang kononnya berteraskan Islam, turut menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh rakannya tadi. Jadi takkanlah orang Selangor tak boleh tengok lagi. Ya. Saya tak tahu apa yang telah berlaku kepada fikiran mereka. Dalam Islam sendiri benda itu memang dah dimaktubkan. Tambahan pula apabila negeri-negeri tertentu, contoh di negeri Selangor, macam contoh perkataan Allah itu sudah dimaktubkan sebagai satu syarat, memang tidak boleh diguna pakai oleh mana-mana agama. Itu dah dan dia tahu pun. Kalau dia dalam undang-undang turut dan perlembagaan dan dalam peraturan agama Islam itu sendiri tahu. Takkanlah dia tak tahu. Dia boleh pula memberi kebebasan kepada orang lain. Ini adalah satu cara yang dibuat secara halus, telah termasuk dalam fikiran orang Islam sendiri yang telah bengong dan buntu. Dia boleh membenarkan sehingga penentuan agama Islam sendiri pun supaya dibiarkan sehingga umur 18 tahun. Ini adalah satu kenyataan yang cukup biadab. Kerana ini adalah, kita memang betul Islam sebagai agama rasmi, tetapi dalam masa yang sama kita membenarkan agama-agama lain dijalankan bersama. Okey, kita diarah untuk berhenti sebenarnya. Jadi nampaknya kita kena mohon daripada penerbit Saudara Azizul untuk melakukan part 2 perbincangan tentang topik ini, kerana ada banyak lagi isu-isu menarik tak sempat kami sentuh sebenarnya. Jadi kita memohon sangat-sangatlah. Kita akan bawa lagi 2 tetamu saya ini, iaitu Datuk Ismail Kijo dan juga Tuan Syed Razak Al-Sagaf untuk bersama kita di Hello Malaysia, bercakap tentang soal-soal yang bagi saya walaupun keras, tetapi itulah satu kenyataan yang harus diterima, terutamanya bagi penduduk Selangor. Kita belum lagi cakap tentang apa yang harus dilakukan di Pulau Pinang misalnya, belum lagi di Kedah, dan apatah lagi kalau kita mahu bercakap tentang apa yang berlaku di Kelantan. Jadi itulah persoalan-persoalan menarik yang mungkin boleh kita sembang-sembang di Hello Malaysia di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang memanggil kami, memberi berbagai pandangan dan juga pendapat, dan tentunya terima kasih kepada anda yang terus memberi sokongan kepada kami di Hello Malaysia. Baiklah, sehingga kita jumpa lagi. Salam hormat dari kami semua, dan seperti biasa jugalah, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV, iaitu gerbang berita anda. Jumpa lagi insyaAllah. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Kupasan isu-isu semasa bersama tokoh dan personaliti berwibawa. Pendedahan isu-isu menarik. Semuanya dalam Hello Malaysia di Bernama TV.